Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi untuk belajar bahasa Melayu bersama-sama saya, Cikgu Norma. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua murid cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah murid-murid. Pada hari ini, kita akan belajar standard pembelajaran 1.1.3 iaitu mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis. Objektif pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, cikgu berharap pada akhir pelajaran, murid-murid dapat memberikan alasan tentang perkara yang dibincangkan. Seterusnya, kriteria kejayaan pula ialah murid-murid dapat memberikan sekurang-kurangnya 2 alasan tentang perkara yang dibincangkan. Baiklah murid-murid. Sebelum kita pergi jauh lagi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin kamu lihat gambar yang cikgu paparkan di sini. Apakah nama tumbuhan ini? Ya, tumbuhan ini ialah cendawan. Tetapi setiap cendawan ini ada diberikan nama. Baiklah, kita pergi kepada satu persatu gambar yang diberikan. Apakah nama ataupun jenis cendawan ini? Ya, cendawan ini dipanggil cendawan butang. Seterusnya, gambar yang kedua pula. Jenis cendawan ini dipanggil cendawan tiram. Manakala cendawan yang ketiga yang kita panggil ialah cendawan sisir ataupun dengan kata nama lain cendawan kukut. Ketiga-tiga jenis cendawan ini boleh dimasak dan dimakan bersama dengan nasi. Kamu semua pernah lihat cendawan-cendawan yang dipaparkan? Ya, tentu pernah lihat. Kerana selalu ibu kamu memasak cendawan ini untuk kita makan. Tadi kita telah bincangkan jenis cendawan. Apakah yang ingin kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 7 pertanian dan penternakan. Dengan tajuk Mari Bertani dan subtajuknya ialah penyediaan bongkah cendawan. Jika murid-murid sudah sedia, buka buku teks muka surat 137. Berikut ialah petikan daripada muka surat 137. Mari kita lihat satu persatu berdasarkan kepada situasi-situasi yang diberikan. Pada hari ini, kita akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur dengan tajuk penyediaan bongkah cendawan. Zara menyertai lawatan ke pusat penghasilan bongkah cendawan. Dia mendengar taklimat yang disampaikan oleh Puan Ayu, pegawai pertanian. Baiklah murid-murid, mari kita saksikan gambar yang telah diberikan. Ini ialah Puan Ayu, merupakan seorang pegawai pertanian. Murid-murid, sila tonton video ini. Puan Ayu
meminta murid-murid untuk menonton penyediaan bongkah cendawan. Untuk menyaksikan video tersebut, murid-murid boleh mengimbas QR code yang diberikan di dalam muka surat 137. Mari kita lihat bersama-sama video yang telah disediakan. Setelah menonton video, dapatlah cikgu ringkaskan di sini beberapa langkah untuk menyediakan bongkah cendawan. Baiklah, untuk menyediakan bongkah cendawan berdasarkan kepada video yang kita tonton tadi, memerlukan beberapa bahan media, iaitu yang pertama habuk kayu, dedak padi halus dan juga kapur pertanian. Terdapat beberapa langkah untuk menyediakan bongkah cendawan tersebut, iaitu yang pertama, kita boleh lihat di sini, habuk-habuk kayu diisi dalam beg cendawan di dalam plastik poli yang bersaiz 6 x 15.5 inci. Setiap bongkah ataupun setiap isian beg tersebut mestilah anggaran berat dalam 700 hingga ke 800 gram, ya. Selepas itu, isian beg cendawan tersebut harus ditutup dengan gegelang PVC. Setelah disediakan bongkah cendawan, bongkah tersebut untuk langkah yang kedua harus dikukus sehingga 100 darjah Celsius selama 8 jam. Setelah dikukus 8 jam, perlu disejukkan dalam 1 malam sebelum dikeluarkan dari tong kukusan. Manakala langkah yang ketiga pula ialah penyuntikan benih. Benih
suntik perlu dicuci dengan bahan pembasmi kuman dahulu pada kadar 10%. Penutup dibuka dan benih disuntik ke dalam bongkah-bongkah cendawan tersebut. Langkah yang keempat pula, bongkah-bongkah tersebut harus diperam selama 60 hari. Suhu bilik di antara 25 hingga 30 darjah Celsius sehingga miselium tumbuh. Pada masa pemeraman 60 hari ini, penyiraman perlu dilakukan dengan membasahkan lantai bilik tersebut sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Bongkah-bongkah cendawan harus disusun secara tegak ataupun baring. Langkah yang kelima pula ialah proses penuaian. Cendawan dituai pada hari kelima ataupun hari keenam setelah penutup dibuka. Cendawan yang tumbuh adalah seberat di antara 30 hingga 50 gram untuk sekali tuai bagi setiap bongkah. Langkah yang keenam pula ialah proses pembungkusan. Cendawan-cendawan tiram ini akan dibungkus mengikut grade. Setiap satu paket dibungkus dalam 100 gram ataupun boleh juga dibungkus dengan banyak iaitu 1 kilogram. Penyimpanan dalam peti sejuk juga perlu untuk cendawan ini bertahan dengan lebih lama. Seterusnya, langkah yang terakhir iaitu langkah yang ketujuh, pemasaran cendawan tiram. Cendawan tiram ini boleh dijual ke pasar-pasar borong atau juga boleh dijual di pasar-pasar tani. Pelbagai bahan boleh dibuat daripada cendawan tiram ini. Ini akan kita pelajari sebentar lagi. Baiklah murid-murid, itulah secara ringkas bagaimana ataupun langkah-langkah untuk membuat cendawan tiram ataupun untuk menanam cendawan tiram. Mari kita lihat pula kelebihan menggunakan bongkah cendawan apabila kita menanam cendawan tiram. Bongkah cendawan tiram ini adalah mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja kerana bongkah ini sangat ringan. Bongkah ini juga mudah dijaga. Yang ketiga, pengeluaran hasil daripada bongkah ini dapat dikawal. Setiap bongkah boleh menghasilkan 7 ataupun 8 kali tanaman cendawan. Dan yang terakhir pula yang keempat, bongkah ini dapat digunakan berulang kali. Baiklah, itu ialah kelebihan menggunakan bongkah cendawan. Terdapat beberapa produk berasaskan cendawan ini. Antaranya ialah boleh dijadikan inovasi makanan. Sebelum ini kita boleh makan burger dengan menggunakan ayam daging. Berkemungkinan selepas ini cendawan boleh kita jadikan satu inovasi untuk menggantikan daging dan ayam. Cendawan tiram juga boleh menghasilkan produk
kesihatan untuk kesihatan badan. Selain daripada itu, cendawan tiram juga boleh dijadikan jus cendawan. Jus cendawan ini dapat menguatkan tubuh badan kita. Seterusnya, cendawan tiram juga boleh dijadikan makanan ringan. Bongkah cendawan yang tidak boleh digunakan lagi boleh dijadikan baja. Baiklah, itu ialah antara 5 produk berasaskan bongkah cendawan. Kita berbalik semula kepada Puan Ayu, pegawai pertanian. Adakah kamu berminat untuk membuat bongkah cendawan? Mengapa? Puan Ayu ingin bertanya kepada Zara dan kawan-kawannya, adakah mereka berminat untuk membuat bongkah cendawan? Di sini, kamu dikehendaki menjawab. Soalan adakah memerlukan kamu menjawab ya ataupun tidak. Soalan kedua pula ialah mengapa. Jika kamu menjawab ya, kamu harus memberikan alasan yang sesuai kenapa kamu berminat untuk membuat bongkah cendawan. Sekiranya jawapan kamu tidak berminat juga, kamu harus menghasilkan apakah alasan-alasan kamu. Berdasarkan kepada soalan Puan Ayu tadi, kita boleh mencari jawapannya pada video yang telah kamu tonton ataupun gambar-gambar yang telah diberikan tadi. Kamu telah mengetahui kelebihan menanam cendawan, bongkah cendawan, dan kamu juga telah mengetahui produk-produk yang dihasilkan oleh cendawan. Mari kita lihat bagaimana cara untuk memberikan alasan yang sesuai berdasarkan kepada soalan yang diberikan. Sekali lagi cikgu bacakan, adakah kamu berminat untuk membuat bongkah cendawan? Mengapa? Sekiranya jawapan kamu ialah ya, kita lihat bersama-sama. Ya, saya berminat untuk membuat bongkah cendawan ini kerana bongkah ini berikan alasan-alasan kamu. Kita boleh melihat semula kepada gambar tentang kelebihan-kelebihan menggunakan bongkah cendawan. Seperti yang cikgu terangkan tadi, di sini ada 4 kelebihan menggunakan bongkah cendawan. Masukkan jawapan-jawapan ini untuk memberikan alasan-alasan kamu. Kita lihat contoh yang cikgu berikan. Ya, saya berminat untuk membuat bongkah cendawan kerana bongkah ini mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Selain pada itu, boleh berikan lebih daripada 1 alasan. Selain itu, bongkah cendawan ini juga mudah dijaga. Untuk alasan yang ketiga dan yang keempat, cikgu hendak kamu melengkapkan di tempat kosong ini.
Selain daripada kamu memberikan kelebihan penggunaan bongkah cendawan, kita juga boleh memberikan alasan dengan menyatakan produk-produk yang boleh dihasilkan daripada cendawan. Seperti contoh di sini terdapat pelbagai produk daripada cendawan seperti kamu dikehendaki melengkapkan tempat kosong ini berdasarkan apa yang telah kita pelajari tadi. Boleh faham semua? Setelah kamu memahami pelajaran hari ini, cikgu ingin memberikan latihan iaitu lengkapkan dialog tersebut dengan memberikan alasan-alasan yang sesuai. Rakam video atau audio sebagai jawapan kamu. Setelah siap rakaman, hantar latihan tersebut di aplikasi Telegram ataupun di Google Classroom. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana anda hadir untuk PDPR hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.